Subhanahu wa ta'ala cerita mengenai kaum Saleh, cerita mengenai kaum Nabi Hud. Saleh dan Hud, mereka berdua ni orang Arab, bukan Bani Israel, orang Arab. Yang kalau tuan-tuan pernah juga ada travel ni, dia buat trip pergi Madainus Saleh, yang mana kawasannya tak jauh daripada kawasan tu, duduk dalam kawasan Jazirah Al-Arabiyah, dalam bumi Arab, kawasan tak jauh daripada Mekah lah, senang cerita. Bukan di Iraq, bukan di Palestin, tapi di kawasan bumi Hijaz. Bila kata bumi Hijaz, itu adalah yang sekarang ini kerajaan Arab Saudi. Itu bumi Hijaz. Jadi kenapa Allah cerita? Sebab kaum Quraisy, mereka ini akan berdagang. Mereka akan berdagang. Allah Ta'ala sebut li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Sebab Quraisy dia berdagang di musim sejuk dan berdagang juga di musim panas. Musim sejuk, kaum Quraisy bila mereka berangkat pergi ke Syam untuk berdagang, mereka akan lalu di celah-celah gunung untuk dapat sejuk, supaya sejuk. Bila mereka pergi berdagang di musim panas, di musim sejuk, mereka akan lalu tepi laut. Musim panas, mereka lalu di celah-celah gunung. Musim sejuk, mereka lalu di tepi laut untuk dapatkan udara yang lebih panas. Sepanjang perjalanan mereka ulang alik pergi ke Syam, Mekah, Syam untuk berdagang, mereka akan lalu di kampung-kampung Nabi Saleh, kampung-kampung kaum Ad. Jadi Allah nak bagi tahu, fahal tara lahum baqiyah, hey Quraisy, yang kamu engkar pada ajaran Nabi Muhammad, yang kamu nafikan hari akhirat dan hari pembalasan, mana pergi Ad dan Thamud? Mana pergi Ad dan Thamud? Bukankah itu membuktikan kerajaan dan kekuasaan Allah? Bila surah ini cerita kerajaan, kekuasaan Allah, bukti kerajaan dan kekuasaan Allah ialah dengan mendatangkan musibah dan bencana ke atas kaum Saleh, ke atas kaum Ad dan kaum Thamud. Maksudnya dulu kamu engkar Allah ni tidak berkuasa. Kan surah ini elok-elok turun. Surah Al-Mulk turun, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cantik Tuhan pujuk ni. Allah pujuk, hei manusia, tahu atau tidak kamu siapa pemilik kekuasaan? Allah lah yang milik kekuasaan. Dia Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang melempahkan keberkatan ke atas manusia. Dialah menghidupkan kamu dan mematikan kamu. Dialah menjadikan langit, dialah menjadikan bumi. Ulang aliklah tengok langit itu kalau kamu boleh dapati ada kecacatan. Bukankah Allah menghiaskan langit itu dengan bulan dan bintang? So Tuhan suruh tengok dulu alam ini untuk mendapatkan suatu inspirasi kewujudan Tuhan. Betul kan? Tapi mereka engkar keengkaran itu. Allah cerita pula, kaum Quraisy, dengar sini kaum Quraisy, yang kamu engkar pada Nabi Muhammad, dengar sini. Kamu tengok apa berlaku pada Ad dan Thamud. Itu bukan sia-sia. Itu adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijadikan itu sebagai tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebut, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah datangkan bencana itu selama 7 malam 8 siang. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Bermula hari Rabu pagi, tamat Rabu pagi. Bencana ke atas kaum Ad. 7 days, 7 malam 8 siang. Macam trip travel lah. Dia tulis tu 4 malam 5 siang 4 malam 5 hari. Hari Rabu ini dalam bahasa Arab dia panggil Yaumun Nahas, yang mana kemudian orang kita panggil hari Nahas. Nahas tu bahasa Arab.
Nahas bahasa Arab, Yaumun Nahas. Sebab itu dulu ingat tak bila nak buat pilihan raya hari Rabu, ramai orang kata hari Rabu ni hari kecelakaan. Kenapa pilih hari Rabu? Hari Rabu hari syarat dengan bencana. Kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun, Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, semua dimusnahkan pada hari Rabu. Jangan pula balik lepas ni tengok surat beranak lagi, lahir hari apa. Ya Allah, aku lahir Rabu rupanya. Hari kecelakaan, patutlah tak ada kebaikan. Semua kecelakaan yang aku dapat. Bukan begitu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu. Kejap benda ni udah kacau. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu, bencana itu datang 7 malam 8 siang. Bila kata 7 malam 8 siang, dalam seminggu ada berapa hari? Ada berapa hari? 7 hari. Kalau 7 hari 8, 7 malam 8 siang, ada hari yang terkecuali daripada musibah? Tak ada. Musibah yang Allah datangkan 7 malam 8 siang, hujungnya kaum Ad yang gagah perkasa, Irama Dhatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Oh, Allah gambarkan mereka ini adalah kaum yang gagah perkasa, tinggi-tinggi, pantang dapat gunung dan ganang, pantang dapat lihat gunung-gunung yang batu. Dia akan mula memahat buat rumah. Kaum Ad, orang yang penuh dengan seni. Tuhan datangkan musibah 7 malam 8 siang. Betul kan? 7 malam. Kalau hari Rabu bermula, habis hari Rabu, berapa hari? Berapa hari? 8 lah maklum. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Berapa hari? 8. Rabu mula, Rabu habis, 8 bukan 7. Malamnya ya 7, siangnya 8. Allah Ta'ala sebut fahal tara lahum min baqiyah. Sebelum tu husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Musibah yang datang, angin kencang yang sejuk datang. Kencang angin itu, dia putar beliung. Bukan angin yang sapu, dia putar beliung. Dia panggil orang siapa? Ha? Tornado. Bukan torpedo maklum. Itu lain. La ilaha illallah. Ya, itulah saya cakap tadi. Putih beliau. 7 hari tahan. Pusing atas kaum Ad. Punyalah marah Tuhan pada kaum Ad. Datang musibah 7 hari, 7 malam 8 siang. Start Rabu, habis Rabu. Hujungnya Allah Ta'ala sebut ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Selepas habis bencana itu, mereka itu jadi seperti kebun korma yang tinggal batang saja. Daun dan buah tak ada. Boleh terbayang tak macam mana? Macam mana? Dia mesti dah tengok Al-Kuliah. Tak dah tengok, tanyalah ustaz kan. Sebab itu dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Kepala-kepala mereka tertanam, kaki ke atas. Terpacak semua, kepala terpacak, kaki ke atas. Udah nampak macam kebun korma yang ditinggalkan. Fahal tara lahum baqiyah. Ada lagi tak saki baki? Oleh yang demikian, wahai Quraisy, jangan kamu musuhi Muhammad. Jangan kamu musuhi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang kamu lihat ada musibahnya, di mana yang kamu lihat ada susahnya ajaran Muhammad,
Alasan-alasan yang kamu bagi tidak lain tidak bukan adalah demi menjaga kononnya nenek moyang punya amalan. Ini adalah agama nenek moyang kita. Muhammad, engkau bawa ajaran baru. Muhammad, engkau ni tukang sihir. Muhammad, engkau ni tukang syair. Muhammad, engkau ni tukang tilik. Macam-macam yang dituduh. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat. Sebab itu diterikat, tuan-tuan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan datangkan musibah seperti mana Allah datangkan ke atas kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas umat ini. Maksudnya umat Nabi Muhammad tidak akan terima nasib seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut. Tak. Sebab Allah Taala sudah nafikan dengan nafyu sya'n, kata bahasa Arab. Dinafikan bahawa sama sekali Allah janji, Allah dah menafikan akan daripada mendatangkan sebarang musibah yang pernah datang ke atas umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.